Wanakkam, saya Udaya Sangkaraspi, pengkaji dan penulis sepenuh masa. Siri video ini dijadikan ruang untuk cuba menjawab pertanyaan rakan-rakan yang mengikuti perkembangan saya dalam bidang penulisan. Pada kali ini, pertanyaan daripada Sivabalan Salvadore dari Kajang, Selangor. Beliau menyedari dan menyebut tentang usaha saya menggambarkan realiti hidup kaum India dalam konteks masyarakat majmuk di Malaysia. Lalu, si Babalan ingin tahu apa yang saya lakukan untuk memberi bimbingan, panduan atau inspirasi kepada pembaca untuk menghadapi cabaran yang sedang dihadapi dan bakal dialami komuniti ini. Tentu sahaja soalan ini merangkum skop yang amat luas. Saya cuba menjawab sebaik mungkin secara penuh ikhlas supaya bukan hanya si Babalan tetapi semua orang tahu apa yang saya cuba lakukan menerusi penulisan, sama ada karya kreatif atau non-kreatif. Hakikat bahawa cerpen, novel dan esei saya mengangkat aspek budaya kaum India sudah sedia diketahui umum. Sivabalan ada menyentuh tentang teknik atau cara saya menggambarkan budaya komuniti India dalam karya. Soalan ini wajar kerana jika kita perhatikan karya sastra Melayu dan sastra kebangsaan, aspek budaya kaum India amat kurang menonjol. Maka, saya mengisi kekosongan itu dengan mengangkat watak, pemikiran serta budaya kaum India menerusi karya bahasa Malaysia secara amat bersahaja. Kata kunci di sini ialah bersahaja. Maknanya, tidak dilakukan secara paksa sehingga kelihatan seperti diada-adakan. Sebaliknya, paparan budaya kaum India hadir secara bersahaja, secara holistik dan secara semula jadi dalam cerita. Tentulah, kita perlukan penguasaan bahasa, kosakata dan gaya penulisan yang sesuai bagi melakukannya. Hal ini juga boleh anda perhatikan dalam penulisan beberapa sastrawan kavian yang karya mereka termuat dalam antologi seperti Busana Bahasa, Landasan Hidup, Peluru Aksara dan Lakaran Diri. Apa yang saya lakukan menerusi penulisan cerpen misalnya ialah memecah tradisi di mana watak kaum India selalunya hadir sebagai watak sampingan atau watak yang terlalu lemah atau watak yang tidak punya jati diri dan pegangan agama. Saya pula secara penuh sedar mengangkat dan mengetengahkan watak kaum India yang ada jati diri, ada maruah, ada pegangan, ada semangat juang. Watak yang menyedari dirinya warga negara dan perlu mempertahankan hak yang termaktub dalam perlembagaan. Watak yang bukan menjadi hamba atau bahan ketawa bagi watak kaum lain dalam karya. Bukan watak penoreh getah yang menderita di estet yang sudah tiada. Cerpen-cerpen saya bukan sekadar bercerita. Sebaliknya ada muatan mesej dan inspirasi kepada pembaca pelbagai kaum di Malaysia. Khasnya bagi pembaca kaum India. Kita perlukan pembaca dan masyarakat yang menyedari harga diri, jati diri, maruah dan keperluan untuk berani berjuang mempertahankan hak. Jika tidak, masyarakat akan terus dipijak dan diperhamba oleh pihak yang ada kuasa.
Bukan hanya kaum India, tetapi mana-mana golongan minoriti. Saya percaya hasil penulisan saya mampu memberi suntikan semangat, motivasi dan inspirasi kepada pembaca untuk menjadi individu yang lebih baik, lebih berani, lebih berilmu, menyedari sejarah dan jati diri serta berjiwa Malaysia. Berani menghadapi cabaran pada masa kini dan masa depan. Jadi, karya fiksyen saya bukan setakat memenuhi ciri-ciri sastra, tetapi turut berusaha menyentuh emosi, menjentik pemikiran dan memberi inspirasi. Semua ini dilakukan secara terancang dan penuh sedar, tetapi secara penuh kreatif. Maknanya, bukan semua pembaca menyedari dan menerima manfaat. Hanya pembaca yang teliti dan pembaca yang sudah dibukakan hati dan minda mampu menerima inspirasi dan semangat yang disajikan menerusi karya kreatif. Karya non-kreatif seperti esei dan rencana pula menyampaikan mesej secara lebih langsung kepada pembaca. Sebagai seorang individu yang gemar membaca dan sentiasa berusaha untuk menimba ilmu, saya cuba pula berkongsi ilmu itu menerusi esei dan rencana menggunakan bahasa Malaysia yang mudah supaya boleh dibaca, difahami dan dinikmati pembaca pelbagai kaum. Maka, jelas apabila saya menggunakan bahasa Malaysia, segala hasil tulisan saya bukan bagi kumpulan tertentu. Sebaliknya, untuk dibaca dan dihayati bangsa Malaysia. Jika anda meneliti buku kumpulan esei seperti Malayurmanikam, Mandala Bicara dan Suwarna Bumi, pelbagai maklumat yang kurang diketahui umum dikongsikan. Termasuklah aspek budaya kaum India dan hal-hal yang menyentuh kaum dan agama lain. Semuanya demi menjadikan pembaca lebih berilmu, lebih berpengetahuan, lebih memahami budaya kaum-kaum lain. Semua ini merupakan asas kepada usaha pembinaan sebuah negara bangsa. Sama ada kita mahu panggil sebagai bangsa Malaysia atau satu Malaysia atau keluarga Malaysia atau Malaysia Madani. Saya tidak sekadar bermain retorik dengan ungkapan dan slogan mulut. Sebaliknya, saya mengisi konsep-konsep itu dengan ilmu yang perlu. Berbalik kepada pertanyaan Simobalen, bagaimana tulisan saya mampu memberi inspirasi dan semangat kepada komuniti India demi menghadapi cabaran? Sebenarnya segala ilmu, maklumat dan data serta inspirasi dan semangat itu sudah disajikan dalam karya. Kalau tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya. Demikianlah juga jika komuniti India atau sesiapa sahaja mahu mendapatkan maklumat, ilmu, semangat dan inspirasi yang boleh menjadikan mereka lebih berilmu dan bersemangat wajar menghadapi cabaran dan rintangan dalam kehidupan di Malaysia, tentulah mereka perlu membaca apa yang saya sudah tulis. Sama ada dalam buku-buku saya yang sudah terbit atau tulisan saya di Akhbar Utusan Malaysia dan portal Harapan Daily. Atau
catatan di blog yang dikemas kini dari semasa ke semasa, atau membaca catatan kecil saya di media sosial seperti Facebook dan Twitter. Kata kunci di sini ialah membaca. Jika tidak ada minat dan usaha untuk membaca, maka segala ilmu, data, fakta, motivasi, mesej, inspirasi, pendedahan dan apa-apa yang diperlukan untuk membantu anda menjadi seorang yang mampu menghadapi cabaran dan rintangan pada masa kini dan masa hadapan menjadi sia-sia. Ia rugi dan sia-sia. Sementara pihak lain, sama ada pihak yang ada kuasa atau pihak pendakya, terus-menerus meningkatkan usaha untuk memijak-mijak kepala anda, untuk menghina amalan, budaya, adat, agama dan kepercayaan anda, terus merampas hak anda dengan cara penuh licik kerana anda kekal sebagai komuniti minoriti yang tidak ada masa untuk membaca dan menimba ilmu. Akan ada pihak yang terus memanggil anda keling kerana anda tidak tahu dan tidak mampu menjelaskan makna sebenar keling yang ada dalam buku Suwarna Bumi. Akan ada pihak yang terus berkata kononnya anda menyembah batu atau puluhan Tuhan dan anda tertunduk malu, sedangkan hujah balas sudah tersedia dalam buku Malayur Manikam. Ramai yang terus hidup tanpa memahami aspek budaya komuniti sendiri, sedangkan sudah tersaji dalam buku Mandala Bicara. Mereka semakin jauh daripada Bhagavad Gita dan Kanda Puranam, daripada kisah Vedalam dan Vikramaditya, sedangkan sudah tersaji dalam edisi bahasa Malaysia yang mudah dibaca. Mereka memberi pelbagai alasan. Tetapi pada masa sama, mengeluh, merungut dan mengadu kononnya tidak diberikan peluang untuk menimba ilmu. Semoga hujah ini juga menjentik minda orang ramai untuk memikirkan realiti yang dinyatakan. Tepuk dada, tanya selera. Terima kasih kepada Siva Balan Selvadurai dari Kajang Selangor yang mengemukakan pertanyaan yang amat penting untuk dibincangkan dan direnungkan. Semoga huraian ini membantu kita melakukan renungan ke dalam diri dan bermuhasabah, lalu bertindak mencari bahan bacaan bermutu yang mampu memberi inspirasi dan semangat untuk berjuang menghadapi cabaran pada masa kini dan akan datang. Semoga lingkaran syaitan atau vicious circle yang menghalang mobiliti sosial mampu dihapuskan dengan cahaya ilmu. Sekian daripada saya, Udaya Sankar SB. Sarva Manggalam. Semoga seluruh alam dilimpahi sejahtera.